Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dalam segmen Santapan Jasmani hari ini. Kita nak berbincang sedikit tentang dakwah kesihatan, di mana kita bincang tentang penjagaan tabiat, makan kan, dan gaya hidup sihat dan aktif, tapi dari perspektif Islam, insya-Allah. Ya, supaya kita dapat lakukan apa kerja harian kita setiap hari itu menjadi ibadah. Ya, insya-Allah ibadah akan membawa kita kejayaan dunia dan akhirat, ya, itu target kita. Jadi topik yang nak dibincangkan hari ini ialah perbezaan antara lelaki dan perempuan bila berdiet. Ini topik yang menarik. Kita boleh tengok dalam chat room kita hari ini ada berapa orang, 13 orang, ada saya seorang je lelaki nampaknya. Okey, tak apa, no problem. Kita nak bincang, first kita tengok niat dulu. Niat lelaki nak diet lain dengan perempuan. Niat lelaki nak diet selalunya dia nak tenaga, dia nak jadi kuat, dia nak badan sadar kan, supaya dia boleh buat kerja, dia boleh bersukan kan. Dia suka macam tu. Dia suka kepada energi, dia suka kepada kekuatan. Ya, jadi kalau kita ada klien lelaki, kita cuba bantu dia untuk dapatkan extra energy ni. Okey, itu satu kebanyakan klien lelaki saya macam itulah, ya, kebanyakannya. Lepas tu klien perempuan pula, which is yang kebanyakan kita punya klien memang perempuan. Saya rasa 90% kot perempuan biasanya kan. Lelaki menempel sama-sama, buat sama-sama ke apa kan. Tapi selalunya perempuan lah. Perempuan ni dia punya niat dia berubah-ubah kan. Dia berubah-ubah, dia daripada zaman remaja ke, dia nak kahwin ke, dia nak mengandung ke kan. Selepas mengandung, selepas bersalin, nak pantang, ni apa tu, lepas tu dia dah umur 30-an, 40-an, dia nak kekal cantik, nak healthy aging. Itu kelebihan perempuan lah. Saya rasa perempuan dia punya niat tu sentiasa berubah-ubah ikut peredaran masa kan, ikut peredaran umur. Jadi semuanya ada, insya-Allah. Semuanya kita boleh bantu kalau kita belajar tentang pengurusan berat badan. Dia bukan sahaja untuk kuruskan badan, tetapi juga untuk kecantikan, untuk tenaga, untuk healthy aging kan. Semua tu ada, insya-Allah. Untuk kesihatan kan, jangan lupa kesihatan. Kesihatan ni kita patut berikan untuk semua orang. Jadi saya selalu kalau ada klien baru contohnya klien baru kita, satu kita nampak lah kan, insya-Allah dia lelaki atau perempuan, kita dah boleh agak apa yang dia nak. Kita dah boleh agak apa yang dia nak. Mungkin dia kata, dia akan kahwin hujung tahun ni kan. Kita ada lebih kurang 6 bulan lagi untuk musim kenduri kahwin kan, hujung tahun selalunya kan. Jadi 6 bulan ni dia nak target dia nak ambil gambar pengantin cantik kan. Itu saya ini klien cerita benar. Saya pernah ada macam tu kan. Dia kata sebab gambar kahwin tu seumur hidup kan. Kita nak simpan, kita nak tengok, kita nak gambar tu cantik. Mula-mula dia kata dia start dulu, lepas tu bakal suami dia pun join sekali. Tu seronok lah. Lepas tu bila jumpa dengan bakal suami dia pula lain sikit. Dia kata dia tak kisah sangat pasal gambar kahwin. Dia kisah dia nak nampak sadar kan, bila pakai baju kahwin, pakai ada keris, ada tengkolok semua, dia nampak badan dia tegap kan. Pun boleh juga, kita boleh adjust kita punya program pengurusan berat badan tu kan, macam mana ni, bagi dia protein yang cukup kan, bagi dia yang tenaga punya, lepas tu bagi dia exercise regime juga yang sesuai kan. Macam tu lah, insya-Allah. Sebab apa yang kita nak buat ni bukan sahaja kita nak menjual apa-apa yang untuk dimakan kan, tetapi kita nak ubah gaya hidup untuk capai dia punya target jangka pendek dan target jangka panjang. Kadang-kadang ada orang dia malu ke, dia segan ke, ataupun dia takut nak cerita niat sebenar dia kenapa nak diet kan. Kebanyakan orang macam ni saya bagi program fat loss je. Fat loss ni dia
tak strict sangat. Fat loss kita tak boleh strict sangat, sebab bila kita strict dia akan stress, dia cepat fed up dan dia cepat give up. Kalau kita paksa jangan makan gula, garam, goreng, manis, masin, minyak, semua tu tak boleh, dia akan rasa protes, fed up dan give up. Itu kita nak cuba elakkan. Fat loss ni dia tak boleh stress. Itu satu dia punya punca utama lah. Sebab hormon stres tu akan buatkan dia kumpul lagi lemak, dan lemak yang ada dalam badan susah nak cair. So orang yang buat fat loss dia kena diet yang aman damai, yang relax, yang happy-happy je, fleksibel. Tapi dia kena perhatikan apa yang dia makan. Bukannya happy-happy boleh makan apa saja, tak. Dia jaga apa yang dia makan, jumlah, jenis dan jadual dia kena betul kan. Kita tak nak dia terlampau lapar. Terlampau lapar dia akan buatkan sama juga badan kita stres, lepas tu fed up dan give up kan. So jadual dia makan 3 kali sehari. Betul ke coach? Dia kata kan, makan 5-6 kali sehari boleh kurus kan. Kita tengoklah kan, dia punya kiraan kalori dia tu kan macam mana, kena di antara BMR dan DCR kan. So, BMR basal metabolic rate, DCR daily calorie requirement. Kalau kita buat rendah sangat sampai bawah daripada BMR, dia akan kurus tapi sekejap, sebab badan dia akan switch kepada kadar metabolisme yang rendah. Itu kita tak nak. Itu dia akan buatkan lemak cepat naik kemudian dan akan berkumpul lagi lama sebab dia susah nak bakar. Ya, faham Itu a little bit about kita punya program diet. Kita nak buat yang sihat, seimbang, sederhana, sedap kan, senang nak sediakan, sesuai untuk seisi keluarga kan. Kita kalau dalam ni ramai orang yang pengamal dan pengguna Herbalife, kita punya shake insya-Allah memenuhi semua kriteria itu. Dia sedap punya, dia senang nak sediakan, bancu shape pakai blender, full 20 saat, 30 saat dah settle kan. Minum pun laju kan. Sesuai untuk seisi keluarga, betul. Sebab memang saya share dengan satu keluarga kan, isteri, anak-anak, parents, ibu bapa dekat kampung, semua saya share. Sebab saya tahu kebaikan dia memang sesuai untuk semua dan dia sedap, dan kita bagi dia resepi yang sedap, macam mana nak bancuh yang sedap kan. Sambil kita perhatikan kalori, jangan tinggi sangat kan. Kalau kita pakai macam contoh air soya yang dijual di pasaran ke apa ke, kadang ada gula dalam tu. Kalau sikit tak apa kan, kita bancuh sikit dengan air kan. Macam itulah contoh-contoh apa yang kita buat jadi okey, tambah lagi. Okey, kita dah ada geng orang lelaki . Assalamualaikum Hafiz. Alhamdulillah. Hari ni bincang tentang perbezaan lelaki dan perempuan bila diet. Lelaki dia suka energi, dia suka bersukan, dia nak jadi macam Cristiano Ronaldo kan. Tengok Cristiano Ronaldo balik daripada dia punya kuarantin PKP, dia jadi lagi hebat kan? Sampai doktor pun terkejut kan. Apa yang diminum tu, aduh Okey, kita kena check apa dia makan, apa dia minum, apa dia buat kat rumah. Nampak ada video-video dia exercise bersama anak-anak. Wah, bestnya kan. Itu yang kita nak kan. Dia cover dua sekaligus kan. Physical dan juga family time kan. Itu kita boleh ikut. Benda-benda yang baik kita boleh ikut InsyaAllah. Lepas tu orang perempuan pula dia bermusim. Satu, orang perempuan yang masih dalam umur lingkungan reproduktif kan, masih subur, dia memang ada period tiap-tiap bulan kan. Jadi menstrual cycle ni dia kitaran hormon dia kan. Kitaran hormon dia naik turun kan. Awal-awal naik estrogen, bila dah lepas 2 minggu naik progesteron pula kan. Semuanya ada memberi kesan pada badan secara fizikal, emosi kan, selera makan kan. Ada orang kata makan hormon ni buatkan berat badan ke? Tak. Makan hormon tu kalori dia rendah je. Dia masalah dia lah apa yang you makan kan. Dia memang boleh buatkan selera sikit ke apa ke, itu mungkin lah kan. Tapi apa yang you makan, itu yang buatkan naik berat badan kan. Kalau orang dia boleh kawal nafsu, dia boleh kawal dia punya emosi kan, InsyaAllah berat badan tu takkan naik kan. Mana ada kalori dekat dalam udara kan.
tiba-tiba je sedut nafas, hembus nafas pun naik berat kan, tak ada. Okey, jangan salahkan ubat. Ada orang dia makan ubat darah tinggi ke apa ke, kata oh naik berat badan lah. Ubat tu ya Allah sekecil je, dia tak ada kalori pun kan. Apa yang you makan yang lain-lain tu yang buatkan gemuk. Okey. So selalu orang kata waktu period dia akan rasa selera nak makan ataupun dia stres, dia terfikir nak makan kan. Nak makan pun pula benda-benda yang tinggi kalori kan. Macam contoh coklat kan. Teringin sangat nak makan coklat, mengidam. Betul? Tapi masalahnya coklat yang berada di pasaran ialah coklat yang tinggi kalori. Kan? Coklat yang tinggi kalori, dia banyak gula kan. Banyak macam-macam kat dalam tu. Jadi ada dia punya alternatif kan. Alternatif dia contohnya dark chocolate. Dark chocolate ni dia lebih tinggi kandungan koko berbanding dengan gula kan. Kita boleh tengok ada macam-macam level kan. Ada 65%, 70%, 80%, 99% pun ada kan. Tengoklah. Dia rasa dia pahit sikit sebab kurang gula kan. Tapi dia punya kesan pada badan tu sangat bagus. Sebab dia ada kebaikan coklat, menenangkan, buat kita rasa happy sebab ada dia punya macam apa, increase serotonin dengan dopamin kita kan. Tapi dia kurang gula kan. Yang gula tu yang masalah dekat dalam coklat tu. Okey, kita akan hilang mengidam juga. Kalau orang Herbalife dia lagi senang lah. Kita ada shake coklat kan. Shake coklat tu bancuh pekat sikit, sedap lah kan. Dia apa tu, anak-anak saya memang suka shake coklat lah, tu dia punya favourite. Saya suka campur, saya suka coklat campur strawberry. Rasa macam duduk kat Cameron Highland kan. Strawberry ada tambahan lagi antioksida apa semua kan, macam-macam. Okey. So itu yang kita boleh buat. Kalau kita mengidam perkara lain kan, ada orang dia mengidam apa lagi? Dia mengidam makanan bergoreng, tu lagi satu. Ada orang mengidam perkara yang bergoreng kan, dia nak makan apa contohnya fish and chip ke, ayam goreng ke kan, kopok leko ke, goreng pisang ke kan. Pisang dah bagus dah, tinggi fiber dan apa tu vitamin, tapi bila digoreng tambah dengan cheese, tambah dengan coklat, ya Allah banyaknya minyak dan apa tu gula dekat dalam tu kan. Jadi dia rosak kan. Makanan yang baik kalau cara penyediaannya tak betul akan rosak juga. Ya. So cuba elakkan. Ambil pisang fresh kan. Dia akan dapat dia punya kebaikan dia, dapat potasium, dapat dia punya fiber, vitamin, dapat dia punya serotonin kan. Tapi kalau kita dah bakar, dah goreng semua tu, dia akan hilang dia punya zat-zat dia kan. Itu yang kita nak kena betulkan kan. Apa yang kita makan tu kalau sihat, kita kena penyediaan dia pun sihat, jumlah dia pun sihat, jadual dia pun sihat juga kan. Jangan asyik makan je sepanjang hari, tak boleh juga. Kita dah tetapkan 5 ke 6 kali tu pun dah banyak dah tu. Tak sempat rasa lapar nak. Siapa yang follow coach punya jadual kan, kita pasal reminder dalam group, sekarang waktu makan ni, pergi ambil, sediakan makan. Kalau selalu busy sangat, sediakan bekal kan. Kita boleh plan dan prepare kita punya hari, plan dan prepare kita punya minggu kan, nak buat macam mana semua kan, waktu shopping semua. Okey, saya rasa setakat tu saja secara ringkas tentang perbezaan diet lelaki dan perempuan. Apa beza hasil dia pula? Hasil dia ialah orang lelaki selalunya dia bila dia diet, dia turun lagi laju. Ini orang perempuan selalu jealous. Okey, orang lelaki dia kebanyakannya lah, saya ada kawan seorang doktor, dia exercise tiap-tiap hari. Setengah jam, sejam, dia jogging, dia cycling, keliling taman dia semua kan. Tapi dia tak turun-turun. Sampailah saya perkenalkan dia dengan nutrisi kan. Bagi dia spark plug sikit, bakar dia punya lemak tu. Turn on the switch kan. Turn on the switch. Betulkan pemakanan dia. Dalam masa 2 bulan dia turun 18 kilo. Terkejut. Dia terkejut. Ya, dia terkejut, saya terkejut, dia punya wife terkejut. Masya Allah. Terus dia sangat bersemangat. Tak lama lepas tu dia jadi supervisor saya yang pertama. Ini kenangan 10 tahun dulu Kenangan 10 tahun dulu.
Masih berkawan, tak ada masalah. Dia masih amalkan gaya hidup sihat apa semua. Dan itulah, insyaAllah kita nak bina balik, dan kita akan kontak kawan-kawan lama kita. Kita akan kontak dengan semua yang berfikiran positif. InsyaAllah kalau kita dapat bawa balik, Masya Allah, itu yang apa tu, silaturahim tu lagi penting insya-Allah. Teruskan, bila dia bersedia dia akan join insya-Allah. Itu harapan kita, doakan moga-moga semua selamat macam ada soalan dekat kita mulakan sesi soal jawab ada soalan dekat chat room, protein bar. Yes, betul, protein bar pun boleh juga kan, ada coklat, ada kacang, tapi macam saya kena elakkan lah sebab saya dah tak boleh makan kacang dah sekarang. Hari tu tersilap makan, kena gout attack balik. Sebelum ni boleh je makan kacang. Tapi tak apa, saya tunggu protein bar daripada luar negara lah kot, yang perisa lain punya yang bukan kacang. Okay, group. Okay, reminder sukalah. Teruskan sebab dalam grup tu kita utamakan tabiat pemakanan sepanjang hari dan semualah, nak tidur, nak bangun awal kan, tidur awal, bangun awal, minum air, macam-macam lagi insya-Allah, dan kita boleh teruskan insya-Allah. Lepas tu ada soalan, silakan. Ada siapa-siapa nak bersoal jawab, silakan. Saya ada soalan, Doktor. Okey, Assalamualaikum. Saya Coach Linda. Ya, Linda. Dari Pokok Senar. Okey, saya ada satu soalan tapi yang ni bukan berkaitan dengan diet lelaki atau perempuan. Okay. Soalan saya, okey, kemarin saya ada buat sesi senaman dengan saya punya ahli kelab. Okay. Lepas tu ada seorang dia memang ikut saya tu dah lama lah program ni. Dan dia ada masalah kencing manis. Kencing manis itu agak serius lah. Sebab dia ambil ubat kencing manis tu saya rasa dah lebih dekat 10 tahun lah. Lepas tu sampai bila dia ikut program saya, dia memang jaga makan betul. Tapi dia punya bacaan gula dia still tak okey. Lepas tu bila dia pergi follow up doktor, sampai satu tahap tahun lepas doktor kata macam dia punya buah pinggang tu macam nak rosak sikit. Lepas tu doktor nak buat ujian kerotin kan. Lepas tu alhamdulillah yang terbaru punya result doktor kata tak perlu buat ujian kerotin tu. Jadi syukurlah kan, alhamdulillah. Tapi semalam lepas senaman tu saya sembang dengan dia. Dia saya tak tahu kalau doktor pernah dengar ke tak, pulihkan diabetes punya program under Dr. Norman di FB. Jadi bila dia join program ni, saya pun adalah scroll tengok kan. Bila dia join program ni, doktor tu memang sarankan dia untuk stop Herbalife untuk 3 bulan. Lepas tu dia kata kat saya ni, tempat saya ada treatment dengan Dr. Norman ni. Saya bagi tahulah Dr. Norman ni saya ambil Herbalife apa semua kan. Lepas tu doktor tu sarankan dekat dia untuk stop sebab doktor tu mungkin dia ada bagi rawatan dia. Lepas tu cara dia nak rawat tu, dia macam lebih kurang saya tengok macam diet keto. Diet keto sebab dia kata saya still jaga makan macam coach ajak, cumanya saya hanya doktor sarankan lebihkan, dia cakap macam tu. Jadi saya macam ada rasa sedih sikit lah sebab dia terpaksa stop 3 bulan. Tapi untuk kebaikan dia tu saya pun nak tengok juga dia sihat kan. Jadi saya kata kat dia tak apa kalau macam tu stop dulu. Tapi dia kata tak apa, jangan risau. Syed ni dia akan suruh anak-anak dia, memang anak-anak dia minum hari-hari. Dia kata dia kata dia nak cuba sebab dia kata bila dia dah start program tu dengan doktor nampak ada result lah sebab dia kata Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada insulin. Jadi doktor okey, nampak macam terputus-putus.
Tak apa. InsyaAllah kita akan memberi penerangan yang harapnya dapat menjawab persoalan Coach Linda. Dia macam ni. Saya sebagai seorang doktor kan, kita kena ikut etika seorang doktor, dan sebagai coach Herbalife juga kita kena ikut etika coach Herbalife kan. Jadi yang pertama ialah Herbalife ini dia bukannya ubat, dan kita kena faham perkara itu. Jadi dia bukannya ubat, dia bukannya mendiagnose, merawat atau menghindarkan daripada penyakit. Ya, jadi apa yang peserta Coach Linda ni dia ada penyakit kencing manis, apa yang Herbalife bantu ialah dari segi pemakanan kan. Tetapi dia bukannya akan menyembuhkan penyakit kencing manis tu. Tak, ya. Tapi penyakit kencing manis ni dia bukan sahaja masalah gula. Dia masalah dia punya insulin juga, dia masalah dia punya badan dia resistant, macam tak efektif dah dengan insulin tu. Jadi kalau kita bantu jaga pemakanan dia kan, dia baru satu aspek sahaja daripada seluruh penyakit kencing manis ni kan. Ada orang dia punya insulin level dalam darah dah tak cukup kan. Ada orang insulin okey, tapi badan dia dah tak bertindak balas dah dengan hormon tu. Jadi dia perlukan ubat yang jenis lain kan. Jadi apa tu, untuk kita jangan gaduh dengan doktor. Jangan. Nanti kan jadi macam dula dengan bidan dengan doktor pakar pula kan. Jangan. Tugas kita sebagai coach ialah untuk bantu pesakit, bukan pesakit, sorry. Untuk membantu kita punya peserta ubah gaya hidup, jaga makan, exercise, gaya hidup sihat kan. Teruskan follow up dia, bagi nasihat-nasihat yang bernilai setiap hari. Sebab dia perlukan itu, dia perlukan sokongan, galakan dan panduan kita. Ya, jangan kita fikirkan dia dah kena berhenti Herbalife, kita dah tak payah berkawan dengan dia, silap. Ya, jangan kita tak payah nak bagi nasihat apa-apa dekat dia dah, tak. Kita teruskan dengan kita punya tabiat pemakanan, kita punya minum air cukup, kita punya ikut cakap doktor, makan ubat yang doktor syorkan kan. Tapi sebenarnya saya dah follow STS dari luar negara. Saya follow Dr. Luigi Grattan punya penerangan tentang produk Herbalife kan, sesuai tak untuk diet keto kan. Sebenarnya Herbalife dah buat diet keto lama dah. Lama dah. Kita punya produk memang diet keto sebenarnya. Dia bagi kompleks karbohidrat, dia bagi lemak yang baik, dia bagi protein yang berkualiti. In fact, Mark Hughes ialah yang pertama di dunia yang menjual omega 3 seluruh dunia. Kita adalah company pertama di dunia yang menjual omega 3 satu dunia. Itu kita awal-awal lagi dah cerita tentang lemak yang baik ni kan, lemak omega 3 dan lemak omega 6. Omega 6 ni dia ada banyak dalam kita punya makanan seharian kan, yang berasaskan tepung, roti, apa semua bakery. So kita bukannya langsung tak boleh makan omega 6 ni. Boleh, tapi kita kena seimbangkan ya. Omega 3 dengan omega 6 kena seimbang. Ramai orang omega 3 tak cukup dalam diet dia. Dia kurang makan ikan, dia kurang makan olive kan, dia kurang makan apa lagi omega 3. Dia punya rempah ratus kan, chia seed dan semua, orang ramai kurang ambil kan. Jadi bila Mark Hughes perkenalkan omega 3 ni dan dijual serata dunia di 90 buah negara kan, dah 40 tahun dah buat benda ni, dia membantu untuk penjagaan pemakanan masyarakat sejagat di seluruh dunia. Jadi kita bukannya main-main dekat Malaysia macam mana, dekat Pokok Sena macam mana, dekat Kuantan macam mana, tak. Kita fikir global sekarang ni kan. Masyarakat dunia ramai sangat yang obese, ramai sangat ni. Okey, jangan risau sebab memang kita dah kaji semua ni sesuai. Kalau doktor sarankan berhenti, kita follow cakap doktor. Jangan sampai kita degil sangat buat juga apa semua. Nanti kalau kena saman, saya banyak kali cerita kan, kalau kena saman atas risiko sendiri ya. Atas risiko sendiri. Kita ni Herbalife independent member. Independent tu maknanya company tak akan cover kita kalau kita dah overclaim, kalau kita dah bagi misleading information ya.
Kita memang takkan di cover kalau kita yang buatkan sakit tu, sakit buah pinggang dia lagi teruk apa semua kan. Kalau dia buktikan itu salah kita, company takkan tolong kita. Faham harapnya begitulah. Okay, Coach Linda sambung begitu peserta boleh buat. Okey. Betul. Tak apa, jangan risau kita teruskan dengan nilai-nilai yang murni nasihat-nasihat yang sangat berharga daripada kita kan. Tabiat pemakanan, gaya hidup sihat, masih ajak dia join datang kelab walaupun dia tak nak minum dah, dia boleh join aktiviti kita. Adakah kita beri syarat kalau dia tak minum kita tak nak bantu dia? Itu sebenarnya ialah masalah besar. Kita jangan bagi syarat. Kita nak bantu semua orang, kita tak boleh bagi syarat pilih-pilih orang ni je yang kita nak tolong, tak boleh. Jangan buat macam tu. Allah bagi hujan pada siapa? Ada Allah pilih. Dia pilih tak, oh yang ni tak semayang, dia tak nak bagi hujan, biarlah kau kering macam tu kan. Tak ada. Jangan. Kita nak bagi nilai yang berguna semua ni, kita bagi macam hujan. Bila jatuh ke tanah yang subur akan lahirlah kehidupan. Bila jatuh ke tanah yang kering, insya-Allah dia akan lebih subur. Dan bila jatuh ke atas batu yang keras, insya-Allah lambat laun batu tu akan merekah dan akan lembut juga akhirnya. Bukti yang nyata telah nampak dalam depan mata kan. Okey, kita ada 1 minit saja lagi untuk sesi Zoom meeting yang free of charge ni. InsyaAllah ada apa-apa soalan terakhir, tak apalah, saya rasa kita tamatkan di sinilah, nanti tak sempat nak jawab habis pula. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini bermanfaat. Kita tengok kita punya klien tu macam mana, kita cuba congkil apa niat dia nak kurus tu sebab apa, dan kita boleh adjust, customize program kita untuk memenuhi kehendak dan dia punya impian lah kan. Barulah dia percaya kita coach yang bagus, kita coach yang beretika, dan kita coach yang jangan gaduh-gaduh dengan orang lain. Jangan gaduh dengan doktor. Doktor suruh berhenti, berhentilah. Tak apa, kita teruskan bagi nasihat yang lain kan. Pemakanan sihat, kita bantu doktor tu untuk penjagaan sepanjang hayat kan. Kalau doktor dia jumpa mungkin 3 bulan sekali je, 15 minit je dia jumpa. Dia tak boleh nak buat macam kita kan, mesej tiap-tiap hari tanya dah makan ke belum semua kan. Itu kelebihan coach ni, mana nak